Pengajaran merupakan suatu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti perancangan, pelaksanaan dan maklum balas. Ia bertujuan menyebarkan ilmu pengetahuan atau kemahiran tertentu. Keberkesanan pengajaran diukur berdasarkan sejauh mana hasil objektif pelajaran dicapai melalui proses pengajaran yang dirancang dilaksanakan. Kelancaran sesuatu pengajaran ini bergantung kepada kaedah dan teknik yang digunakan. Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan, hukum atau prinsip. Justru itu, sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. Kaedah adalah satu prosedur yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang dianuti. Sesuatu kaedah itu tidak boleh bercanggah dengan pendekatan. Kaedah ini bersifat prosedur yang terdiri daripada langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk mencapai tujuan tertentu. Kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti bercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, brainstorming, perbahasan, kuis, lakonan, projek, soalan atau sokratik dan lain-lain lagi. Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Dalam pengertian yang lebih luas, pendekatan juga diertikan sebagai to come near to any sense atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. Pendekatan dalam pengajaran bahasa ialah satu kumpulan andaian yang saling berkaitan tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Setiap pendekatan itu harus mencerminkan satu pandangan yang tentang hakikat bahasa, iaitu apakah sebenarnya bahasa itu, bagaimana ia dikuasai dan diperolehi, bagaimana pula ia dilahirkan dan difahami serta di manakah ia disimpan. Pada masa yang sama juga, pendekatan harus menggambarkan satu teori bahasa atau satu teori pengajaran dan pembelajaran bahasa. Misalnya, besok menerangkan bahawa kita mempelajari situasi secara keseluruhan dan kemudian mempelajari elemen-elemen situasi itu. Kamus Dewan mendefinisikan cerita adalah jalinan dan susunan mengenai kejadian dan hal-hal yang berlaku, sama ada benar ataupun merupakan khayalan pencerita semata-mata. Bercerita merupakan suatu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui penggunaan teknik bercerita. Teknik ini bukanlah sesuatu yang baharu. Ia sudah dilaksanakan sejak dahulu lagi oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak. Suatu ketika dahulu, teknik bercerita ini merupakan teknik yang dominan dalam menyampaikan warisan budaya daripada suatu generasi ke generasi seterusnya. Lazimnya, murid-murid suka mendengar cerita yang menarik. Cerita yang disampaikan dengan baik membolehkan murid-murid menguasai kemahiran bercerita bagi menambahkan keberkesanan pengajarannya semasa menggunakan teknik bercerita di dalam bilik darjah. Murid-murid akan cepat menumpukan perhatian sekiranya sesuatu pelajaran itu disampaikan dalam keadaan yang dapat menyentuh dan meninggalkan kesan yang mendalam di dalam diri. Teknik bercerita ini merupakan suatu teknik yang paling berkesan bagi menyemai kemahiran berkomunikasi kepada kanak-kanak. Hal ini kerana murid-murid dapat mencipta dunia dan membina organisasi acara, pengalaman dan fakta mereka sendiri. Selain itu, cerita-cerita yang menarik dapat menimbulkan keyakinan dan menyemai minat dalam kalangan murid-murid bercerita kembali kepada guru mereka. Guru boleh menggunakan pelbagai cara menyampaikan cerita di dalam kelas, antaranya ialah secara lisan atau murid mendengar pita rakaman atau menonton sambil mendengar cerita dengan menggunakan boneka. Cerita yang baik perlu mengambil kira semua aspek imajinasi dan kreativiti di samping menggunakan plot yang baik dan mengandungi mesej yang menarik supaya diselesaikan. Tentang kepentingan kaedah bercerita.
Yang pertama, murid mudah menumpukan perhatian. Penggunaan intonasi yang sesuai dan betul oleh guru dapat membantu murid untuk fokus. Selain itu, penggunaan gambar yang menarik dan berwarna dalam kaedah bercerita dapat membantu untuk murid memberi perhatian terhadap apa yang diceritakan oleh guru. Yang kedua, murid dapat menguasai kemahiran mendengar. Kaedah bercerita memerlukan murid untuk mendengar. Oleh itu, murid dapat menguasai kemahiran mendengar apabila guru bercerita kepada mereka. Kemahiran mendengar ini dapat membantu dalam proses mengurus tingkah laku mereka. Sebagai contoh, murid yang sukar untuk menerima arahan semakin menguasai kemahiran mendengar arahan itu selepas guru melakukan kaedah bercerita. Yang ketiga, dapat memupuk nilai murni. Kaedah bercerita menggunakan nilai murni yang banyak dalam ceritanya. Oleh itu, murid dapat memupuk nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut. Sebagai contoh, cerita berkenaan jangan membuang sampah merata-rata. Murid dapat mengikuti nilai murni tersebut dalam kehidupan seharian. Yang keempat, menyemai kemahiran berkomunikasi. Kaedah bercerita dapat membantu murid untuk bercerita kepada guru semula. Contohnya, murid yang pasif dan kurang berkomunikasi dapat semakin menunjukkan perubahan ke arah positif, iaitu semakin berkomunikasi dalam kelas selepas mendengar guru sentiasa bercerita dalam kelas. Yang kelima, murid mudah faham. Kaedah bercerita ini menggunakan intonasi yang santai dan cerita yang ringkas. Oleh itu, murid mudah faham dengan apa yang diceritakan oleh guru. Yang terakhir, dapat menimbulkan keyakinan. Kaedah bercerita yang sentiasa dilakukan oleh guru berulang kali dapat menimbulkan keyakinan dalam diri murid itu untuk lebih yakin dalam kelas. Iaitu contohnya, murid yang pasif, mereka akan lebih berkeyakinan untuk menyuarakan pendapat dan berkomunikasi di dalam kelas. Teknik bercerita ini dia mempunyai beberapa prinsip. Prinsip ini dijadikan sebagai tunjang utama dalam menjalankan sesi bercerita. Guru harus mematuhi dan memahami prinsip tersebut supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Antara prinsip yang perlu dipatuhi adalah guru perlu memilih cerita yang sesuai dengan minat, kebolehan, umur, pengalaman serta objektif pembelajarannya. Pemilihan cerita ini adalah penting untuk menarik minat murid terhadap tajuk yang ingin diajar pada hari berkenaan. Seterusnya adalah guru perlu menghafal segala isi-isi yang terkandung dalam cerita tersebut. Hal ini kerana untuk mengelakkan supaya semasa sesi bercerita menjadi bosan. Okey, yang seterusnya adalah alat bantu mengajar seperti kad-kad perkataan, kad-kad gambar, patung atau topeng yang boleh digunakan untuk menarik minat pelajar. Sebelum memulakan sesi bercerita, pastikan semua murid telah bersedia untuk mendengar cerita. Murid-murid perlu menumpukan sepenuh perhatian semasa sesi cerita dijalankan. Hal ini adalah untuk menarik lagi minat murid-murid dan memahamkan murid-murid tersebut tentang cerita yang ingin disampaikan. Okey, dan seterusnya adalah suara guru itu perlulah lantang dan jelas. Kemahiran variasi rangsangan harus digunakan untuk mengubah-ubah nada suara dan intonasi mengikut watak-watak dan suasana cerita tersebut. Seterusnya, semasa sesi bercerita, guru boleh mengemukakan soalan untuk mengelakkan murid daripada bosan dan untuk mengelitkan murid tersebut. Senangnya membaca. Bahagian 1. Murid-murid, dah baca buku cerita yang cikgu bagi semalam?
Ya, cikgu. Baiklah. Keluarkan buku tu. Tajuk kita ini ialah Anak dan Kura-Kura. Pada zaman dahulu, ada seekor anak. Anak ni sangat pandai berlari. Wah, hebatlah. Tapi dia sangat sombong. Satu hari, dia terjumpa seekor kura-kura. Dia gelakkan kura-kura tu sebab dia jalan sangat lambat. Lambat ni kau jalan. Woi, apa pula? Aku tengah lari lah. Ini lagi. Lari macam ni. Ini bawa lagi. Bukan macam kau. Gigi. Kalau nak juga, besok pagi kita lomba di sini. Di sini. Kang, jadi berdirinya saya di sini untuk menyambung cerita Mimi. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul. Tujuh. 1, 2, boleh. Anak pun lari dengan pantasnya, meninggalkan kura-kura di garisan permulaan. Kura-kura tetap berlari, walaupun ketinggalan jauh. Rangka penyampaian cerita dan cara penyampaian cerita. Dalam rangka penyampaian cerita terdapat 3 peringkat, iaitu membuat perancangan dan persediaan, peringkat yang kedua adalah sesi bercerita dan peringkat yang ketiga adalah penutup. Dalam peringkat yang pertama, iaitu membuat perancangan dan persediaan, guru hendaklah terlebih dahulu memilih cerita yang bersesuaian. Cerita yang dipilih hendaklah mengandungi nilai moral, nilai murni dan pengajaran. Penggunaan kosakata dan perkataan yang sesuai dan isi cerita yang menarik juga amat penting. Kepanjangan dan kependekan cerita yang dipilih hendaklah sesuai dengan tempoh masa yang telah diperuntukkan untuk sesi bercerita dijalankan. Selain itu, guru juga perlu terlebih dahulu menyediakan bahan bantu mengajar seperti kad gambar, kad perkataan atau topeng-topeng yang bersesuaian supaya murid dapat mengikuti sesi bercerita yang dilangsungkan. Sebelum sesi bercerita bermula, pastikan murid-murid duduk di tempat yang telah disediakan terlebih dahulu dan mereka berada dalam keadaan yang tenang. Selain itu, tempat untuk bercerita juga hendaklah menarik perhatian dan menyeronokkan supaya murid dapat mengikuti sesi bercerita yang akan dijalankan. Seterusnya adalah dalam peringkat yang kedua, iaitu sesi bercerita pula, guru hendaklah menggunakan set induksi yang sesuai yang mempunyai kaitan dengan penyampaian cerita. Semasa sesi bercerita berjalan, guru juga boleh menggunakan kepelbagaian suara, kepelbagaian gerakan atau gaya dan bahan bantu mengajar untuk menarik perhatian murid serta membantu murid untuk memahami isi kandungan cerita yang disampaikan. Guru juga boleh melibatkan murid secara langsung semasa sesi bercerita dijalankan dengan menggunakan soalan-soalan yang berkaitan untuk membimbing mereka mengikut tahap perkembangan cerita yang disampaikan. Dan peringkat yang terakhir adalah peringkat penutup. Dalam peringkat penutup ini, tujuannya adalah untuk membantu murid memperkukuhkan nilai murni, nilai moral dan pengajaran yang telah diterapkan dalam cerita yang disampaikan. Terdapat pelbagai aktiviti penutup yang boleh dijalankan terhadap murid-murid. Antara aktiviti penutup yang boleh digunakan adalah yang pertama, menyoal murid-murid tentang apa yang difahamkan dengan cerita yang disampaikan. Yang kedua, murid mengulang semula cerita yang disampaikan dengan menggunakan ayat mereka sendiri. Dan pula, berbincang dengan murid. Dan yang terakhir adalah membimbing murid-murid berlakon dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang disediakan berdasarkan pemahaman mereka.
Langkah penyampaian cerita ini amat penting untuk menguruskan tingkah laku murid pendidikan khas kerana ia dapat membantu untuk mengurangkan pergerakan mereka yang terlalu kerap sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Malah, langkah penyampaian cerita ini juga dapat menarik perhatian mereka supaya dapat berkomunikasi dan seterusnya melibatkan diri secara langsung dalam sesi pengajaran yang berjalan. Seterusnya adalah cara penyampaian cerita. Dalam cara penyampaian cerita ini terdapat 3 kaedah, iaitu dengan menggunakan boneka, tanpa menggunakan boneka, dan bercerita terus dengan menggunakan buku. Dengan menggunakan boneka, guru boleh melakukan watak sebagai pencerita ataupun narrator, dan pada masa yang sama, guru akan melakukan boneka-boneka yang disediakan untuk mewakili watak dalam cerita. Ataupun, guru boleh melakonkan dan menggerakkan boneka-boneka manakala cerita disampaikan melalui rakaman. Cara penyampaian yang kedua pula iaitu tanpa menggunakan boneka. Dengan menggunakan kaedah ini, guru dapat menggunakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan cerita yang ingin disampaikan. Walau bagaimanapun, cara permulaan cerita ini hendaklah mempunyai cara permulaan cerita yang baik supaya murid dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap sesi bercerita yang sedang dijalankan. Kaedah yang ketiga pula ialah kaedah bercerita terus dari buku. Dengan menggunakan kaedah yang ketiga ini, guru hendaklah menggunakan buku cerita yang mengandungi gambar yang besar dan berwarna-warni, ataupun guru boleh mendekatkan diri dengan murid-murid dengan duduk dekat dengan mereka sambil bercerita dan membaca terus daripada buku yang dipilih.